Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dapat kita bertemu kembali pada malam ini. Jadi sebagaimana biasa, kali ini kita dah masuk tahun baru Hijrah 1435. Jadi kita masuk tahun baru Hijrah. Jadi kita ingat, kita kena tahu kita berada pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram banyak peristiwa penting yang berlaku, peristiwa besar yang berlaku pada bulan Muharram. Jangan kita ingat sekadar bulan Disember, akhir tahun ke tarikh Masihi. Tarikh Masihi kita ingat, cuti sekian Christmas, bukan tak boleh ingat. Tapi bila masuk tarikh Hijrah ni, takwim Islami, maka kita kena tahu Muharram daripada awal Muharram, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga peristiwa yang banyak berlaku pada 10 Muharram, sebagaimana hadis maksudnya daripada Sa'ad bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka mereka mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Ashura artinya Asyara, Wahid, Ithnain, Thalatha, Arba, Khamsa, Sita, Sab'a, Tamaniyah, Samaniyah. Mesir sebut Samaniyah, Arab Mesir Fusha Samaniyah, yang ke-9, bukan yang ke-9, Tis'ah, nombor 9. Nombor 9, Tis'ah. Kemudian tu nombor 10, Asyara. Budak balik tarikah ke tarikah, tanya dah nama tak. Sekarang macam-macam kakak, tarikah, tarino, apa lagi sama. Balik tanya, tahu tak? Wah, ini nama Asyara. Yang ke-9 tu Tis'ah. Yang ke-9 Tasih, ke-9. Awak nombor yang ke-9 lain. Antara rakam At-Tasih, nombor awak nombor 9. Rakmu Tis'ah lain. Kan lain begitu kan. Tasi'ah, itu puasa yang ke-9, hari Tasu'ah. Yang ke-10 Ashura, Asyara 10. Nampak 10 Asyara. Lepas ni nak makan buku Ashura pula. Nampak tak? Jadi Ashura tu, dia sebut buku Ashura. Benda tu walaupun sambutan tu ada, tapi sebenarnya nak ingatkan bagaimana ulama-ulama kita, datuk nenek moyang kita tu diingat di perkara yang berlaku
Ashura ingat Nabi Nuh. Benda tu memang betul, cuma cara detail cerita tu kadang-kadang lebih tak ada masalah lah. Jadi yang penting ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh kapal dia kemudian tu berlabuh, akhirnya kemenangan ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bulan Muharram ni banyak perkara penting. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, jadi kita nak sentuh tajuk lain, cuma kita nak ingatkan hari ni berapa Muharram. Kita ingat berapa 7 ke 6 ke dah habis Muharram dah. Hari ni 8 Muharram dah, tak ingat dah nama 8 Muharram dan lagi esok kena puasa lah. Sebab Nabi kata tahun depan kalau aku hidup, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Jadi Yahudi bila masuk tadi, bila sampai Madinah, Yahudi berpuasa hari Ashur pada hari 10. Kenapa berpuasa? Kerana pada hari ini maka Allah Ta'ala telah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun dan bala tenteranya. Maka kami berpuasa pada hari ini bagi mengagungkan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi pun bersabda, nahnu ahaqqu, kami lebih layak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Jadi kita nak bayangkan Yahudi, dia memerangi, dia benci dan menentang ajaran Nabi Musa dan sebagainya. Walaupun begitu, mereka berpuasa pada hari Ashura. Tambah-tambah lagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu Nabi akhir zaman. Nabi Musa tak ada dah masuk dia. Jadi maksudnya kami ni ahakku, lebih layak. Maksudnya kamu puasa-puasa lah, kami ni lebih afdal daripada kamu. Nampak tak? Jadi Nabi kata kamu berpuasa 10, tahun depan kita berpuasa 10 pun berpuasa, 9 pun berpuasa, menyalahi, tidak menyamai sebagaimana kaum Yahudi pada hari yang ke-10 sehari itu aja. Jadi kalau orang tanya soalan, kalau dia puasa 10 Ashura boleh tak? Dia tak berpuasa 9. Jawapannya boleh. Daripada dia tak berpuasa, tak puasa 9 dia tak larat, tak apalah, nak dapat sehari sudahlah. Jawapannya boleh. Nampak tak? Kerana niat kita bukan nak ikut Yahudi tadi, tetapi kita mengingati kemenangan banyak. Kita kena tahu kemenangan banyak. Kemenangan penciptaan. Allah ciptakan Nabi Adam, lepas tu dikeluarkan. Bukan dicipta ini dia keluar esok, bukan begitu. Maksudnya peristiwa itu banyak melibatkan 10 Muharram. Mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul. Mukjizat ni satu penghormatan. Mukjizat ni bukan satu kelebihan macam orang nak jadi apa? Jadi apa kita panggil? Yang jadi apa kita panggil tu? Tunjuk silap mata ataupun satu benda-benda yang boleh dipamerkan. Bukan macam tu, itu bukan mukjizat. Mukjizat ni sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan para rasul sahaja, untuk membuktikan mereka ini adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bersyukur tadi, maka mereka mempersembahkan ibadatnya dengan apa? Dengan berpuasa pada hari-hari yang tersebut, iaitu pada hari Ashura. Jadi kita tengok hadis yang lain sebutkan Nabi pun menyuruh para sahabat berpuasa. Antara lain kelebihan 10 Muharram, barang siapa yang melapangkan rezeki pada keluarga 10 Muharram. Apa maksud melapangkan? Maksudnya kita bermurah-murah. Kalau selama ni payah nak cari makan percuma misalnya, maka pada 10 Muharram kita bawa keluarga pergi makan misalnya. Nampak tak? Atas sebab apa? Niat kita mengingati 10 Muharram itu dah memadai. Niat penting. Nak makan saja yang makan. Nampak tak? Memang kerja aku makan setiap hari misalnya. Dia tak boleh macam tu. Niat tu lah lain. Niat berbeza, kita kena faham. Nampak tak? Sebagaimana, sebab tu kita belajar bab niat. Niat kita ni kalau pergi masjid ni, kalau ada yang tak niat, dia tak dapat pahala. Secara kebetulan je. Kenapa pergi hari ni aku bosan di rumah lah? Dia bukan macam tu. Pergi masjid dia kena niat. Niat kerana ikut Nabi, sunnah Nabi SAW. Niat kerana berdapat iktikaf.
Jangan kita asyik iktikad dekat panggung wayang ni dulu panggung wayang selalu pergi, nampak tak? Masjid tak pergi. Mekah pergi sekali, tapi lepas tu tak pergi langsung masjid. Jadi kita yang dah pergi haji bagus. Tapi balik Malaysia, haji biar mabrur. Bila mabrur tu, maka dia berterusan pergi ke masjid, kerana kesan daripada ibadah haji yang dia lakukan. Nak tahu haji tu mabrur, makbul, mardud. Makbul tu diterima. Makbul, aku terima nikahnya, kabul. Makbul namanya. Nampak tak? Qabil tu nikah, aku terima. Ijazah sanad, qabil tu, aku terima ijazah sanad di sana. Makbul. Maka dia semayang. Lepas balik haji dia dah ubah terbiak. Ubah terbiak bacanya tak elok. Nampak tak? Istilah lain pula. Maksudnya bertambah baik, pergi masjid. Nampak tak? Apa lagi? Dia rajin bersedekah, hati dia makin lama makin lembut. Nampak tak? Apa lagi? Dia mudah menerima nasihat. Dia tak melenting. Kalau melenting pun tak macam dulu. Dia slow yang melenting. Nampak tak? Itu tanda-tanda yang baik. Jadi manusia tu kena macam tu. Kita jangan kita ni level kita ni sama je. Dan memang perangai dia macam tu, Ustaz. Memang perangai dia. Kita yang berperangai tak elok tu kena tahu. Orang lain tak. Orang lain kalau tegur memang kita tak boleh terima. Kita tu kena sama. Ini perangai baik ke tak baik. Nampak tak? Kalau rumah kita sengit, kita tahu rumah kita sengit tak tahu. Panggil orang tengok rumah aku jauh sengit tak? Sengit rumah kamu lah. Begitu juga. Nak tahu rumah sengit, duduk lebih jauh tengok rumah tadi. Begitu juga diri kita ni sengit ke tak sengit, supaya orang tengok diri aku ni baik ke tak baik. Memang tak baik pun dia kata. Nampak tak? Kalau tanya di sini memang baik sampai bila-bila. Jadi haji yang makbul, haji makbul, cerita buat haji jadi. Maka kita balik, kita buat baik. Kesan, kerana apa? Kesan akibat kita melontar. Kita dah berjanji dah. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu surah Yasin. Jangan sembah syaitan, jangan ikut perangai syaitan, jangan jadi saudara syaitan. Bukan jadi syaitan lain pula. Nampak tak? Bahasa tu berbeza, bunyi tu lain macam. Jangan ikut perangai syaitan. Syaitan bahasa Arab dia. Itu maksudnya baling batu. Balik ambil batu, baling batu. Yang balik orang tu pula. Nampak tak? Dekat Mekah melontar kan, balik kampung balik syaitan. Aku benci syaitan. Syaitan aku benci. Balik mah. Tak mengikut ajaran syaitan tu maksudnya. Ajaran syaitan sebagaimana Nabi Ibrahim, syaitan datang menggoda Ibrahim supaya jangan sembelih anaknya. Lalu Allah gantikan dengan kibas. Jadi nama itu nak sembelih betul tu. Bukan main cuba-cuba baru nak sembelih. Mana kibas bukan macam tu. Nabi Ibrahim tak tahu. Kalau kita berani cakap nak tanggung tak berani, ini betul. Dah ada anak seorang. Lepas tu Allah uji pula, bukan senang. Nampak tak? Allah uji dengan itu. Jadi Allah gantikan itu iman Nabi Ibrahim. Disebabkan Nabi Ibrahim keikhlasan dia macam tu. Wa iza ayat Quran. Nampak tak? Sehingga Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalil, kekasih Allah. Istilah Khalil. Dan Nabi Ibrahim banyak ayat-ayat Al-Quran menyentuh tentang perkataan Nabi Ibrahim doa. Doa selepas buat Kaabah yang kita baca. Rabbana taqabbal minna. Lepas tu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dia punya tapak. Tapak Nabi Ibrahim yang membina Kaabah. Tapak dia apa dia panggil? Maqam Ibrahim Musalla sebagai tempat. Jadi banyak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil la syarika lahu wa ana minal muslimin. Itu kataan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah haji yang kita buat tu manasik daripada A sampai Z itu Nabi Ibrahim punya, bukan Ibrahim punya. Maksudnya semua peristiwa melibatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu nak tunjukkan kelebihan Nabi Ibrahim yang disebutkan sebagai Abul Anbiya, bapa segala para nabi. Atau baca balilah apa yang dimaksudkan dengan perkataan demikian. Jadi 10 Muharram tu barang siapa yang melapangkan rezeki pada keluarganya bagi makan, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang hari, sepanjang tahun.
Dan setengah riwayat meriwayatkan sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura maka menebuskan dosa setahun. Itu memang ada dia punya setengah riwayat lain. Maksud hadis ini ialah hari yang ke-10 Muharram merupakan hari dan bulan kemuliaan. Sesiapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan membersihkan dan menebus dosa mereka yang lampau. Kemudian bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa. Banyak peristiwa yang bersejarah berlaku. Samping ganjaran paling besar, sesiapa yang beribadat pada bulan ini, sebagaimana terdapat dalam satu hadis yang mengatakan, mafhum ni saya baca Melayu, tentang sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat, dan juga akan diberikan pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 orang yang mati syahid. Dan sesiapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Ashura, maka Allah akan menaikkan dengan tiap anak rambut 1 darajat. Dan sesiapa yang memberikan buka berpuasa pada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenyangkan perut mereka, maksudnya mereka yang memberikan makan sempena hari Ashura. Maksudnya banyak peristiwa sempena kita buat buah Ashura itu semua asbab-asbab, bentuk-bentuk yang ditampilkan oleh masyarakat yang terdahulu dan menjadi satu cara hidup yang berterusan. Hari Ashura ada bubuh Ashura, bukan masalah bubuhnya, masalahnya bersedekah dan memberikan makan kepada umat Islam. Itu benda-benda yang perlu kita tahu. Kemudian pada hari Ashura kita cerita tak apa. Nabi bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melebihkan hari Ashura dan menjadikan bukit dari lain-lain hari. Hari Ashura tu Allah ciptakan macam-macam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Ashura. Langit bumi, itu langit bumi tu Allah cipta langit awak atas ni. Lepas tu bumi sekarang. Dua tu dulu macam mana? Dulu mana kita tahu? Tahu tak? Bumi, langit Allah cipta. Nampak tak? Kalau kita belajar ilmu falsafah, datu bumi, dunia ni berasal daripada apa? Kan ada daripada air, dia daripada tanah, daripada udara. Ahli falsafah macam-macam. Dia berasal. Lepas tu dia akan hilang, dia akan serna macam tu aja cara dia berfikir. Kerana mereka tidak ada panduan daripada wahyu. Wahyu tu apa? Daripada Nabi lah. Sebab tu kalau kita nak tahu macam mana dunia-dunia ni, kena ikut Nabi. Nabi duk cerita. Nabi ceritakan kerana Nabi dapat wahyu. Itu maksud dia. Sebab tu kita orang Islam pun kena ikut Nabi. Sebab apa ikut Nabi? Kerana Nabi tu dapat wahyu. Kenapa tak ikut ayat pen? Ayat pen tak dapat wahyu. Contoh macam tu lah. Kenapa tak ikut ajaran sesat? Kerana Nabi dia tak ikut Nabi. Nabi tak cakap macam tu. Kenapa tak ikut Syiah? Kerana kita mengucap dua je, Allah dan Rasul. Sayyidina Ali tak ada. Itu benda-benda yang mudah, simple je, basic. Tapi bila tak faham basic, kita jadi tambah-tambah. Nampak tak? Belum Tuan Harun lagi. Nampak tak? Tuan Harun, Haji Harun lain. Tuan Harun, Haji Harun ke Tuan Harun kan? Itu kita tak tahu lah. Yang tembak tu. Hari ni penjaga maksiat kena jaga-jaga juga. Nampak tak? Bukan kita nak kes penjaga maksiat. Dia macam-macam. Dia pakai jubah tu bukan nak melambangkan dia tu Syiah. Tak mesti juga. Itu mungkin banyak aspek. Yang pertama dia nak berlindung. Maksudnya dia nak menggunakan. Maksudnya orang tak tahu, tiba-tiba dia mengeluarkan senjata. Yang kedua, mungkin dalam arti kata dia nak memaparkan siapa yang mengancam Syiah, maka aku akan bertindak balas. Boleh juga. Tak. Yang ketiga mungkin masalah peribadi yang kita tak tahu. Jadi macam-macam teka-teki tadi. Tuan Harun. Ini bukan Tuan Harun yang keempat lah. Semacam zaman sekarang ni macam-macam. Nampak tak? Umur berapa tahun? 49 tahun. Semalam yang Pimai Tangtu mati juga. Mati. Pimai Tangtu juga. Ini dah tak ada Tangtu lah. Tu nampak tak? Maksud dalam umur. Nampak tak? Itu kena ingat lah. Time hebat. Memang kita tak rasa jahat. Maksudnya time hebat semua orang ingat kita. Tapi dalam mati seorang-seorang di dalam kubur 49 tahun. 54.
kita dah nombor 3. Alhamdulillah lah. Nampak tak? Bayangkan duduk kat dalam dunia sedang, duduk dalam kubur tak tahu. Jadi kita ni kesempatan tu sebab itu kena beribadat. Kerana lepas ni nak hidup lama kita ni. Hidup lama, hidup dalam surga, nampak tak? Nak bini ramai tak ada masalah. Nak bini kat dunia bayar. Kan nak kita buat dunia dah. Nak harta banyak pun bayar. Nak itu pun bayar. Dekat akhirat macam-macam. Nampak? Begitu juga sebalik golongan perempuan dan sebagainya. Ini dalam arti kata, kenapa kita beribadat? Ibadat ni ada tujuan. Bukan kita ibadat ni bermain. Kita hidup ni untuk beribadat. Walaupun kita bekerja tu syarat dia sebagai perantaraan. Membangunkan negara, ibadat juga. Dia mesti ibadat semua. Berbakti kepada rakyat. Yang rakyat pula, yang ini pula, apa lagi, yang bekerja, semua sekali. Apa yang kita buat, maka sebenarnya kita merupakan khalifah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Setiap kamu tu khalifah. Dia perbincangan panjang. Ini jahilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sedangkan kami ni, wa nahnu ni, nusabbihu, mengucap tasbih, wa nuqaddis sulam, mentaqdiskan engkau ya Allah. Qala a'lam ma la ta'lamu. Maka Allah pun jawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu para malaikat tidak tahu. Nampak tak? Jadi itu menggambarkan peranan manusia. Jadi kita ni ada peranan. Jangan bosan hidup kat dunia. Jangan bosan beribadat. Ini pergi masjid pun dia bosan. Bosan, akhirnya pergi. Bila hilang, nak hilangkan bosan, maka dia ikut kehendak nafsu dia. Ikut kehendak nafsu sebenarnya ikut syaitan. Nampak tak? Jadi sebab itulah kita kena didik hawa nafsu sehingga dia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, supaya nafsu kita tu jadi nafsu mutmainnah. Mati masuk syurga, jangan takut sangat. Nampak tak? Bukan lama sangat pun. Kalau dah umur 60 tu tak lama, 3 tahun yang mati dah. Nampak tak? Tapi kawan kat sini dah, orang jauh Pakistan. Nampak tak? Jangan takut juga. 60 tahun je confirm mati. Tak juga. Nampak tak? 63. Jadi biar kita ingat. Bukan kita mudah sangat mati. Nampak tak? Keluar je pun tembak. Tapi bukan kita juga, orang lain. Semua orang lain. Bila baca surat gambar. Nampak tak? Yang apa? Yang macam-macam lah. Itu maksud dia. Benda yang berlaku pada orang lain, kita jadikan sebagai satu iktibar. Itu nama iktibar. Dia tengok kematian, oh mati dah. Aku alhamdulillah masih hidup. Aku nak semayang. Ingat nak baca Quran banyak-banyak. Baca Quran banyak-banyak biar pahala itu banyak. Nampak tak? Itu maksud dia. Kita bersedekah, jangan kira orang lah. Nak kira orang itu hantar dia lah. Nampak tak? Dia tak beribadat, dia punya hal. Jadi tanggungjawab kita dengan keluarga itu benda kita kena bereskan. Supaya apa? Supaya kita ibadat kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Ashura dan menjadikan bukit dari lain-lainnya. Maka Nabi kata, ya, Allah menjadikan langit dan bumi pada hari Ashura, dan menjadikan bukit-bukit pada hari Ashura, menjadikan laut hari Ashura, menjadikan lauh mahfuz dan kalam pada hari Ashura. Fi lauhin mahfuz, lauh mahfuz, segala rahsia-rahsia tertulis di sana. Lauh mahfuz tu benda yang kita tak tahu, cuma kita beriman. Kan kita baca apa dah ayat, wallahu min wara'i muhit bal wa Quran majid fi lauhin mahfuz. Quran majid, Quran tu fi lauhin mahfuz, di lauh mahfuz tertulis sekalian tu rahsia-rahsia, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan Allah menjadikan Adam dan Hawa pada hari Ashura, dan menjadikan syurga dan neraka, serta memasukkan Adam ke syurga pada hari Ashura. Semua hari Ashura. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan dari api pada hari Ashura, dan menyembuhkan dari bala. Api itu siapa? Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu terselamat bila berlaku 10 Ashura. Kemudian tu taubat Nabi Adam pada hari Ashura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayub pada hari Ashura. Apa lagi? Diampunkan dosa Nabi Daud, ada juga silapannya pada hari Ashura, dan mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada Ashura. Dan setengah riwayat menyatakan kiamat pun akan berlaku pada hari Ashura, dan macam-macam. Nampak tak?
Kemudian dinyatakan pada hari 10 Muharram Nabi Adam dan Nabi Nuh berpuasa kerana bersyukur kepada Allah. Jadi setiap Nabi ni semua ada ibadat masing-masing. Nabi itu syariat dia. Syariat kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita fikir kita berpuasa ni, orang dulu tak puasa, dia puasa berdasarkan dia orang punya syariat. Dia nak syukur dia berpuasa. Nabi Adam berpuasa, Nabi Nuh berpuasa. Macam mana dia berpuasa? Kan dia pun mendapat wahyu daripada malaikat Jibril. Itu maksud dia. Berpuasa tu niat ibadat, lalu Allah terima tu. Sebenarnya banyak rahsia. Bila kita puasa, sebenarnya kita menahan diri makan dan minum, maka jiwa kita bertambah lembut. Kita semayang makin lama makin seronok. Itu maksud dia. Kita makin rapat, otak kita makin terbuka, pemikiran kita makin nampak. Bila baca Quran kita makin lembut. Itu pesan berpuasa. Jangan kita fikir aku puasa tak ada apa-apa, sama je pun 1 hari je. Nama tak aku sebulan 3 hari 30 hari aku puasa. Dia jangan fikir macam tu. Nama tak puasa sunat ni payah. Puasa wajib memang dia payah, tapi tak sepayah berpuasa pada puasa yang sunat. Kemudian kita tengok tentang bagaimana diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun pada hari Ashura, iaitu laut terbelah dua dengan tongkat diketuk fadrib bi'asakal hajar fajarat, iaitu lain pada istilah itu mata air. Dipukulkan tongkat Nabi Musa, maka laut terbelah dua. Itu ayat cair dalam ayat yang lain. Itu saya memang salah tadi. Dengan tongkat Nabi. Bila berlaku 10 Muharram, Nabi Musa diselamatkan daripada musuhnya, iaitu Fir'aun dan bala tenteranya. Mujizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berpuasa pada hari tersebut kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya hari 10 ni sebenarnya satu penghormatan. Segala pengorbanan Allah tunjukkan kemenangan pada hari Ashura. Jadi banyak nama tak? Jadi di sini sebutkan 200 tahun meminta ampun. Jadi Nabi Adam tu minta ampun lama sebenarnya. Lama dalam tempoh yang lama, minta ampun dan taubat. Jadi orang bertaubat tu jangan fikir taubat tu main-main. Nampak tak? Kita tak bersentuh taubat hadis ja'am. Nampak tak? Hajidah apa? Dan taubat tu apa nama tu? Nampak tak? Itu taubat secara resmi je. Taubat yang hakikatnya hanya Allah sahaja yang tahu. Itu taubat daripada aspek lain lah. Taubat dia tu maksud daripada aspek kat dunia. Jangan cari pengaruh, jangan promosi, jangan ada ahli, jangan minta bayaran. Itu maksud taubatnya. Jangan pergerakan dia tu yang isteri pada arwah tu, yang marinkan taubat dan sebagainya. Tapi hakikatnya taubat tu hanya Allah yang tahu. Nabi Adam bertaubat 100 tahun disebutkan, dan pada hari Ashura maka Allah terima taubat Nabi Adam. Satu penghormatan. Wa idibtala apa ayat ni tentang apa? Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Qala kan kita baca qala la tu ada lam alif. Kedua-duanya berkata, Nabi Adam dan Nabi Sayyidina Hawa. Qala Rabbana zalamna, kami telah zalimkan diri kami. Wa illam taghfir, jika kau tak ampunkan lana, kami lanakunanna minal, nascaya pasti. Itu maksud lam. Nascaya confirm maksudnya. Bukan main-main terjemah macam tu je. Lam tu memang ada rugi maksudnya. Kalau tak ampunkan, aku masuk neraka. Itu maksud ayat tu. Lanakunanna. Pertama lam, yang kedua nun sabdu yang ujung tu. Nun sabdu, aku masuk nun sabdu di Melayu. Nun sabdu yang dengung. Lam yang pertama untuk confirmkan ayat, nak kuatkan ayat. Nun yang kedua, jadi dua pengukuhan. Nampak? Kami pasti, dan kami pasti termasuk orang yang rugi. Nampak? Jadi dunia ni luas sebenarnya. Nampak? Jangan fikir dunia ni cari duit je. Dunia ni cari sekadar buat rumah sebesar. Dunia habis kat macam tu, happy je. Sebenarnya dunia ni panjang.
kisah Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam dah mati ratus ribu tahun, tapi sebenarnya kehidupan tu berterusan sampai bila-bila. Begitu dia, kita ni yang penghujung je. Keturunan Nabi Adam maksudnya, cucu cicit dia, cicit one-one tu. Lepas tu mati semua, kiamat semua hidup balik, masuk syurga, masuk neraka. Tak ada mati-mati lagi. Itu manusia. Nampak tak? Binatang tak ada. Allah Ta'ala jadikan tanah, binatang, pokok dan sebagainya. Ada pun manusia dan jin, Allah bangkitkan balik. Itu kita kena faham. Sebab itu diutuskan para rasul. Jadi satu pengumatan 10 Muharram Nabi Idris diangkat ke langit. Itu kisah Nabi Idris. Yang tahu-tahu dah kisah Nabi Idris. Bukan sekadar Nabi Isa. Nabi Isa kan, Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tengok dekat Aleppo kan, Aleppo, Aleppo, Melayu, Imam Melayu, yang dekat mana berlaku di Syria. Itu tempat berlakunya Nabi Isa diangkat ke langit. Apabila Yahuza dia buat jahat ke Nabi Isa. Akhirnya macam mana? Akhirnya Allah Ta'ala menyerupakan Yahuza rupa Nabi Isa. Golongan dia tangkap Yahuza, muka dia macam Nabi Isa, Allah serupakan. Lalu dia disalib. Jadi yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa rufi'a ila sama. Itu ayat Quran, baca balik. Dia bukan cerita. Cerita tu Al-Quran sebut. Itu maksud dia. Bila Quran sebut, logik tak logik itu cerita bab lain. Yang penting mesti percaya dan beriman. Dia bukan dongeng. Nampak tak? Kerana Allah sebut, otak kita tak sampai nak kaji kok mana. Kita hidup zaman sekarang. Nampak tak? Itu Quran Nabi Musa pun, Nabi Muhammad pun tak jumpa. Tetapi Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril, dan ayat itu tertera di dalam Al-Quran. Itu tujuan Quran tadi. Dari Nabi Idris angkat ke langit. Nabi Idris yang kedua Adam Idris. Sebenarnya ada lagi Nabi-Nabi tu ramai. Adam Idris dia angkat ke langit. Bagaimana keadaan wallahu a'lam. Pergi naik ke langit kat mana misalnya. Itu bukan kerja kita. Yang penting kita percaya. Bab tauhid ni jangan tanya, Allah tak sebut kaifa, bagaimana. Kalau tanya bagaimana, air tak beriman. Sebab itu bab tauhid, soal dalam kubur, tentang perkara akidah, soal dalam kubur, munkar nakir, Allah Ta'ala azab. Kalau kita baca dalil orang yang menolak azab kubur, maka ulama mengatakan kamu wajib beriman azab kubur dan nikmat di dalam kubur. Tetapi jangan kamu bertanya kaifa an kaifiyatiha. Jangan kamu tanya macam mana dia berlaku, macam mana kena seksa, macam mana malaikat tanya dalam kubur, malaikat kubur tu sempit. Kalau duk tanya macam ni, akhirnya tak beriman nanti. Nampak tak? Yang penting percaya. Kerana benda ni dia tak melibatkan akal. Memang akal berfikir. Akal ni supaya orang berakal, lalu dia ikut perintah Tuhan, bukan dia melawan perintah Allah Ta'ala. Akal ni kalau kita tengok, mungkin memori ni 1 gigabyte ni misalnya, nak tambah 2-3 meletup nanti. Nampak tak? Lebih kurang macam tu lah. Supaya kita faham. Nah, ada benda-benda kat dunia tak apa. Perkara libatkan dunia okey. Lepas mati akal dah tak boleh terima. Orang mati ambil CCTV canggih tu letak dalam kubur. Lepas tu dengar soal muka nanti, boleh keluar tak? Boleh tulis tak suara dia? Tak boleh keluar langsung. Ambil gambar tak boleh tangkap. Nampak tak? Ambil gambar cacing tak keluar. Contohnya lah, cacing keluar lah. Cuma kita nak menyatakan bagaimana apa yang berlaku di dalam kubur sebenarnya itu adalah alam akhirat. Alam akhirat ni itu cerita keimanan. Sebab itu kita tengok hadis Nabi SAW, kaitannya tentang ketika para ulama dia berada di kawasan kuburan. Lalu seorang yang lain datang, dia bawa dia punya kuda ataupun keldai. Bila datang kedai itu mengangkat kaki nak cabut lari. Maka ulama mengatakan keldai itu berkenaan demikian kerana orang di dalam sedang diseksa. Hadis Nabi mengatakan apabila manusia yang dalam kubur itu diseksa, la yasma'uhu
yasma'uhu jami'ul makhluk fis sama' wa illa jin wal ins. Apabila diseksa yang di dalam kubur, didengari semua makhluk di langit dan di bumi kecuali manusia dan jin saja. Namanya Allah tak dengarkan. Itu maksudnya kalau kita jalan kat kubur misalnya tiba-tiba terdengar, itu nasib baik. Itu memang Allah nak berikan supaya kita yakin. Kadang-kadang orang tak percaya, tak percaya kita jalan kat kubur, cuba kita kata, ya Allah, cuba kau dengar aku. Misalnya lah, kalau berani lah. Tak berani tak payah sebut, macam lari balik tak percaya tak betul lah. Nampak tak? Macam terima wahyu juga ni. Nampak tak? Jadi benda tu memang betul-betul lah berlaku. Cuma Allah tak dengar kan nanti. Kalau Allah dengar kan penuh masjid. Nampak tak? Minta nak buat tambah masjid, gubuk-gubuk orang apa, beri derma, tak tabung pun tak laku. Nampak tak? Dengar nak buat bangunan tambahan, misalnya siapa nak derma pasir kami memerlukan 50 kampit, dia nak supply api-api 10-50 kampit. Yang nak pasang tiang pula, yang buat tiang misalnya, ke tiang aku berikan masjid. Yang nak pasang lampu, jadi masing-masing menderma dengan kemampuan masing-masing selesai. Sebab apa? Kerana balasan Tuhan ataupun melihat tentang azab di dalam kubur. Masalahnya benda tu tak dengar, tak tengok, dan kita tak lihat. Maka manusia tidak betul-betul untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Seterusnya sikit lagi, 10 Muharram. Kita Muharram ni saya nak cerita bab Fir'aun sebenarnya. 10 Muharram berlabuhnya Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh tu kerana banjir. Kalau kita tengok dalam sejarah, pada tahun 19 berapa puluhan, 40-an tu 50-an, Rusia melalui satelit dia dah tahu dah kapal tu. Semenjak Perang Dunia sebenarnya cerita dia panjang. Di kawasan Turki, bukit yang paling tinggi tu, di kawasan sana ada kawasan salji berbentuk kapal. Dia tahu kapal tu merupakan peninggalan Nabi Nuh alaihissalam. Kaum ini dah tahu dah, tapi dia rahsiakan melalui alat kecanggihan dia, satelit dan sebagainya. Dia dah tahu, tapi dia rahsiakan supaya orang tidak beriman kepada ajaran Islam. Itu semua kebenaran wujudnya nabi-nabi terdahulu. Jangan kita tak percaya nabi-nabi tu ada, lepas tu dia mati. Sebab tu kaum yang melakukan maksiat mati, yang beriman selamat. Macam kita sekarang, kaum Nabi Nuh umur dia panjang. Kita ni umur berapa? Ciput umur. Umur 60 tahun dah mati dah. Kaum Nabi, kita tengok yang gambar, kaum Nabi Musa, dia punya badan kurang rangka dia besar. Kaum Nabi Musa, sebab tu Nabi Musa, kalau kita tengok kadang-kadang ada penemuan itu semua betul. Kalau tidak, mana dia dapat rangka tu? Sepanjang panjang sini macam rangka tulang ikan paus dekat museum Oksulu punya. Kan ada ikan paus panjang tu. Manusia dia punya rangka tu. Bayangkan bagaimana kalau dia bangun diri misalnya, macam mana tinggi dia. Sebab tu Nabi Musa kata, kaum aku lagi besar daripada umat kau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka nak sembahyang 50 waktu? Itu asbab aja, nampak tak? Maka dia pergi naik semula. Akhir sekali jadi 5 waktu. 5 waktu pun kita sembahyang menyamai 50 waktu. Pahala dia 50 waktu sebenarnya. Hamsa marat yusawi khamsina salat. Itu maksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu pun bagi Allah, nampak tak? Punya lajunya. Itu yang sembahyang lah. Yang tak sembahyang tak bercerita. Sebab tu kita kena tahulah, kena membesarkan Allah. Jangan kita sibuk hari ni tak sembahyang. Tak sembahyang tu berat, nampak tak? Bila tak sembahyang dalam kubur kau tanggung lah sendiri. Duit banyak tu, rumah besar tinggal habis. Bini pun lagi cabar lagi, nampak tak? Habis kereta sport ni pasal dalam kubur, habis meletup. Semua dah tak boleh pakai. Itu kena ingat. Supaya kita jaga sembahyang, jangan tinggal sembahyang. 10 Muharram berlakunya kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh kita dah tahu kisah dia. Jadi
kisah kapal dia. Nabi Nuh buat kapal di padang pasir kerana Allah nak turunkan malapetaka bencana alam. Bukan bencana alam, malapetaka tadi, kerana mereka tak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh tu, bila Nabi Nuh cakap dia masukkan tangan dalam telinga. Tinggal Al-Quran, tangan tu dia penumbuknya nak masukkan telinga. Dia tak mengatakan asal kan, dia tak kata apa Al-Quran. Al-Quran tu segi balaghah. Mereka ingin dia ada apa? Ya, kerana terma Melayu, ia quluna aidiyah, memasukkan tangan mereka ke dalam telinga. Lalu ulama membahaskan kenapa Allah gunakan perkataan tangan masuk dalam telinga. Kenapa dia masukkan tangan dalam telinga? Menunjukkan mereka berjaya ditutup telinga, dia tak mendengar. Kalau boleh tangan aku masukkan juga, tak mendengar langsung. Macam itulah Allah memberikan perumpamaan kaum Nabi Nuh alaihi salam, sehingga sehingga akhir sekali Allah musnahkan dengan didatangkan banjir besar daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya jangan kita tanya manusia tu waktu tu tak ramai, tak ada lagi. Pertama Adam, yang kedua Idris. Ini kita tengok yang tercatat, Adam, Idris, Nuh tu yang tiga. Nampak? Yang dia kata kena jatuh masalah selamat kat mereka dah tak ada lagi dah. Manusia tak ramai lagi waktu tu. Nampak? Sebab itu nyatakan maksudnya manusia, bukan kita aja, manusia yang ada sekarang itu semua cucu cicit daripada yang dulu masuk dalam kapal. Kalau yang tak masuk, mati habis. Nampak tak? Itu dah tak ada. Binatang yang ada sekarang itu binatang, semua binatang yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu disebutkan kita ada mengatakan cucu cicit antara 4 keluarga yang diselamatkan, termasuk binatang. Nampak tak? Terselamat daripada banjir besar yang berlaku. Banjir itu sebenarnya untuk memusnahkan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu Nabi yang ketiga manusia yang kufur. Bayangkan, nampak tak? Bayangkan yang keberapa? Anda, kita penuh Hud Saleh. Itu yang keberapa? 4 ke 5. Kita yang ke-25. Sama tak? Jadi manusia dia perlu ajaran. Sebab itu kita kena tahu. Jadi bila kita beriman ni tadi, itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita kenal Tuhan. Sama tak? Orang kafir dia tak kenal Tuhan. Bila mati masuk neraka. Kita ni kenal Tuhan, walaupun kita kadang-kadang lalai dan sebagainya, tapi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 Muharram mengajar kita tentang erti ketaatan dan erti janji-janji Allah kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak, jadi 10 Muharram kita kena ingat tentang apa yang kita telah bincangkan tadi. Maka bagi kita yang berkesempatan, bukan sempat memang sempat, yang berpuasa untuk esok dan sebagainya, maka kita cubalah berikhtiar supaya kita dapat menambahkan iman kita, bersedekah, bantu anak yatim dan sebagainya, untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dan petunjuk daripada amalan yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.